bahasa adalah alat atau medium penting yang membolehkan masyarakat berinteraksi sesama sendiri. Ketika budaya barat telah mempengaruhi pemikiran masyarakat budaya bukan barat, mereka akan terjebak menggunakan penggunaan bahasa asing berbanding bahasa yang telah ditetapkan, yaitu bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa Inggris secara meluas akan memberikan kesan terhadap status bahasa Melayu itu sendiri. Selain itu, sambutan penggunaan bahasa asing ini telah mendapat sambutan yang ramai dari masyarakat kita, kerana penggunaan bahasa asing ini boleh memperluaskan lagi pengetahuan, ilmu dan membolehkan kita berinteraksi dengan masyarakat budaya barat dengan lebih lancar. Menurut Zamri 2020, warga negara Malaysia dalam semua kaum perlu memberi penekanan dalam diri mereka masing-masing dan perlu memupuk elemen-elemen jati diri agar pendidikan negara menjadi lebih baik. Penggunaan bahasa Melayu atau dikenali sebagai bahasa kebangsaan ini akan sentiasa digunakan oleh rakyat Malaysia sekiranya elemen-elemen jati diri dalam diri mereka terus dipupuk. Sekiranya penggunaan bahasa Inggeris digunakan secara berlebihan, maka ia boleh mengancam kedudukan dan kepentingan bahasa kebangsaan serta identiti kebudayanegaraan. Masyarakat budaya bukan barat juga telah menganggap bahasa kebangsaan ini adalah perkara yang remeh dan tidak memberi impak yang positif. Namun, di sebaliknya, bahasa kebangsaan ini boleh memberikan manfaat kepada kita dan negara. Sekiranya kita sebagai masyarakat budaya bukan barat dapat memberikan kerjasama dalam mengekalkan warisan budaya negara dengan lebih baik. Oleh itu, masyarakat budaya bukan barat perlu menerapkan nilai-nilai jati diri yang tinggi agar tidak keterlaluan dalam penggunaan bahasa asing berbanding bahasa kebangsaan. Seterusnya, penggunaan bahasa rojak semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat budaya bukan barat, malah lebih menular dengan begitu meluas dalam kalangan pelajar. Bahasa rojak merupakan bahasa yang mencampur adukkan perkataan bahasa Inggeris dengan beberapa perkataan bahasa Melayu. Bahasa rojak juga merujuk kepada penggabungan elemen-elemen dari pelbagai bahasa dalam percakapan seharian. Penggunaan bahasa rojak ini telah mencemari martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Secara perlahan-lahan, masyarakat budaya bukan barat, termasuk pelajar, akan melucutkan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia dan melunturkan fungsinya sebagai bahasa kebangsaan. Di samping itu, bahasa rojak sering digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, kemajuan teknologi yang pesat telah mendorong masyarakat budaya bukan barat, terutamanya dalam kalangan pelajar, kepada penggunaan bahasa yang bercampur seperti bahasa rojak, khususnya dalam aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Kini, kualiti penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat telah menurun dan terjejas semenjak kemunculan penggunaan bahasa rojak yang semakin meluas. Oleh itu, usaha memartabatkan bahasa kebangsaan memerlukan sokongan dan dedikasi masyarakat yang padu. Namun, terdapat setengah masyarakat budaya bukan barat yang kurang menerapkan sikap kepekaan terhadap bahasa Melayu yang semakin terhakis oleh kerana segelintir masyarakat yang telah membawa kepada fenomena wujudnya penggunaan bahasa rojak secara meluas. Apabila masyarakat budaya bukan barat telah dipengaruhi dan sering menggunakan bahasa rojak ini, keadaan ini akan menjejaskan penggunaan bahasa Melayu dalam diri mereka. Pada era globalisasi ini, kita dapat melihat bahawa gaya pakaian yang digunapakai oleh sesetengah masyarakat adalah mengikut tren fashion barat. Perkembangan fashion sememangnya berlaku dalam kalangan masyarakat yang dipengaruhi oleh persekitaran. Masyarakat sememangnya mempunyai cita rasa dan selera pemakaian yang sentiasa berubah-ubah mengikut waktu. Arus fashion yang sentiasa meningkat di negara barat dapat dirujuk menerusi internet ataupun media sosial. Para pedagang dan pereka fashion tempatan akan mendapat inspirasi daripada rekaan tersebut dan mengaplikasikan dalam rekaan yang bakal dihasilkan. Walau bagaimanapun,
terdapat segelintir perekat fashion yang melakukan inovasi keterlaluan terhadap baju tradisional. Perkara ini menimbulkan keresahan kepada perekat pakaian tradisional apabila rekaan mereka telah diinovasikan mengikut budaya barat. Bukan itu sahaja, pengamalan budaya barat dari aspek pemakaian juga akan menimbulkan kebimbangan kepada negara kita dan boleh menyebabkan negara kita kehilangan identiti budaya tempatan dan nilai tradisi. Budaya barat sememangnya terkenal dengan kebebasan individu yang mempengaruhi cara hidup dan pergaulan masyarakat di Malaysia. Pergaulan bebas di antara remaja lelaki dan perempuan yang tidak terkawal disebabkan pengaruh masyarakat barat yang rata-rata mengamalkan pergaulan bebas. Pengaruh budaya barat dalam beberapa kes boleh membawa keterbukaan dan fleksibiliti kepada hubungan sebelum perkawinan, dan ia mengubah pandangan masyarakat tentang jodoh dan hidup bersama sebelum berkawin. Keterbukaan dan fleksibiliti kepada hubungan sebelum berkawin boleh menyebabkan seorang wanita itu hamil anak luar nikah. Perkara ini dianggap normal di negara barat, tetapi di negara kita ia adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat ini boleh menyebabkan kes pembuangan bayi semakin meningkat di negara kita. Pembuangan bayi ini biasanya berlaku dalam kalangan remaja kerana mereka masih tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjaga bayi yang dilahirkan dan kewangan yang tidak menentu. Budaya Barat telah memberi beberapa kesan kepada pendidikan masyarakat Timur. Bagi kesan yang positif, pengaruh budaya Barat ialah masyarakat bukan Barat dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka untuk bersaing di peringkat global. Masyarakat bukan Barat dapat menggunakan kemahiran mereka yang dipelajari oleh masyarakat Barat untuk meningkatkan kemahiran mereka agar membolehkan mereka bersaing di peringkat global. Antara kemahiran yang boleh dikuasai oleh masyarakat Timur adalah kemahiran dalam bertutur dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris amatlah penting di peringkat antarabangsa kerana bahasa ini digunakan sebagai bahasa penghantar. Jika masyarakat Timur dapat menguasai kemahiran ini, maka mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka dengan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat global. Bagi kesan negatif pengaruh budaya Barat terhadap sistem pendidikan masyarakat Timur ialah masyarakat Timur akan menganggap bahawa sistem pendidikan Barat lebih berkualiti berbanding sistem pendidikan Timur. Sistem pendidikan Barat dan Timur mempunyai perbezaan yang besar. Masyarakat bukan Barat menekankan pembelajaran secara aktif kepada pelajar mereka, manakala masyarakat Timur pula lebih suka pembelajaran pasif. Pelajar Barat lebih aktif dalam kelas sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang tidak hanya menumpukan kepada guru sahaja. Perkara ini menggalakkan mereka aktif memberi pendapat mereka. Tetapi masyarakat bukan Barat pula, guru mempunyai tanggungjawab yang sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif dengan membuat persiapan dan perancangan aktiviti kepada pelajarnya. Oleh itu, pelajar tidak diajar untuk melakukan sesuatu kerana bahan-bahan pembelajaran sudah disediakan. Perkara ini akan memberi kesan kepada modal insan masyarakat Timur, kerana selepas mereka tamat belajar, mereka akan sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana gagal dalam proses temu duga. Mereka tidak mempunyai kemahiran insannya yang mencukupi untuk membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan. Oleh itu, masyarakat tempatan akan menganggap bahawa sistem pendidikan Barat lebih hebat daripada sistem pendidikan Timur.